Baik, kita akan masuk pada hadis yang ketiga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i arba'inahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu thalith عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Tuan-tuan perasan tak? Dua-dua tu warna hijau. Abdullah dan juga kalimah Umar. Sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Sebab tu saya warnakan hijau. Jadi kalaulah kita jumpa dua kalimah ni, tak ada kalimah radhiyallahu anhuma sekalipun, kita akan sebut radhiyallahu anhuma. Kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebut dalam hadis ini yang Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Islam ini telah dibina di atas 5 perkara. Kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan juga Rasul-Nya, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menunaikan haji di Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita perasan hadis ini sebahagiannya ada juga dalam hadis Sayyidina Jibril tadi. Namun oleh kerana 5 rukun Islam ini adalah perkara yang sangat utama, lalu Al-Imam Nawawi mendatangkan sekali lagi bicara berkenaan dengan rukun Islam, walaupun rukun Islam ini antara yang ditanya oleh Sayyidina Jibril AS. Supaya kita jangan terlepas, walaupun sebut iman, Islam, ihsan, jangan terlepas untuk kita pandang secara khusus berkenaan dengan 5 rukun Islam ini. Syahadah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Syahadah ini akan menyebabkan seseorang itu tidak akan kekal dalam neraka Allah. Besar syahadah ni. Dia jahat. Dia mati dalam keadaan buat jahat. Dia buat maksiat. Tapi dia mati sebagai seorang Muslim yang mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau dia mati dengan akidah ini, dia tidak akan kekal dalam api neraka Allah. Maknanya, dia akan menjadi penduduk syurga Allah Azza wa Jal. Cuma sama ada dia akan ke syurga terus tanpa disentuh oleh azab, atau dia diazab terlebih dahulu, kemudian barulah dia ke syurga Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Kalimah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah akan menghalang seseorang itu untuk kekal api neraka Allah. Sebab itu apabila orang bukan Islam, mereka mati dalam keadaan tak ada akidah ini, mereka akan kekal dan tak boleh keluar daripada api neraka Allah. Sebab kunci nak keluar daripada api neraka itu adalah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu orang Islam, kita tak boleh mudah-mudah kata orang ni kafir, orang ni ahli neraka, sebab kita tak tahu. Hatta kalau dia ucap kalimah yang zahirnya kafir sekalipun, yang akan menentukan dia ni jatuh kafir ataupun tidak adalah mahkamah Islam. Sebab mungkin dia sebut dalam keadaan dia tak tahu, atau dia sebut mungkin dia kena paksa, atau ada sebab-sebab lain yang kita tak tahu. Jadi yang boleh memutuskan yang dia ni telah jatuh murtad ataupun tidak adalah mahkamah. Adapun kita sebut ucapan ni bahaya, ucapan ni boleh murtad. Tapi adakah kalau satu orang sebut dia murtad, itu perlu dibawa kepada mahkamah. Sebab nak mengatakan orang itu murtad itu satu benda yang besar. Dan seorang Muslim itu, walau dia kaki maksiat sekalipun, akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku maksiat tidak menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Jadi sebab tu alhamdulillah kita jadikan ia sebagai zikrullah kita. Kalau kita perasan tuan-tuan, memang syahadah ni adalah zikir kita. Tiap-tiap kali sembahyang kita akan sebut la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, dan moga-moga Allah matikan kita dalam iman. Allahumma amin. Kemudian disebut juga dengan 4 rukun Islam yang berbaki. Kalau kita perasan tuan-tuan, subhanallah, mendirikan sembahyang tu tanda ubudiyah. Tanda kita mengaku kepada Allah yang kita ni hamba kepada Allah. Kita sanggup buat perbuatan yang kita tak akan buat kepada orang lain. Iaitu kita sampai tahap kita boleh sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak bisa sujud kepada orang lain. Sebab kita nak bagi tahu bahawa kita benar-benarnya adalah hamba hanya kepada Allah
Azza wa Jal. Bayar zakat, ajar kita jangan lokek, jangan jadi kedekut. Harta ni jangan jadi susah sangat nak keluar daripada tangan. Akhirnya Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita menunaikan zakat supaya kita ni ada perasaan mudah untuk bagi duit kepada orang. Wa hajjil bait, menunaikan haji di Baitullah. Ajar kita supaya dalam kita jadi hamba Allah ni, kalau Allah suruh, walaupun mungkin kita tak apa sebab, kita ikut. Sebab dalam ibadah haji itu yang berlaku. Kita tawaf. Berapa tawaf? Kalau tanya berapa tawaf? Tak terjawab kita soalan tu. Berapa tawaf? Allah suruh. Itu jawapannya. Berapa sa'i? Dulu Sayyidatuna Hajar cari ayak tu ni. Kata, lah ni cari ayak. Ayak banyak ni. Tepi ni Zam-Zam banyak. Awak lari lagi. Tak terjawab kita tuan-tuan. Bukankah jauh-jauh tu? Tapi oleh kerana dah Allah suruh kita buat. Maknanya haji ajar kita. Kalau kita jadi hamba Allah, Allah suruh dengar dan taat. Walau kita mungkin tak tahu sebab. Puasa pada bulan Ramadan ajar kita lawan hawa nafsu. Dan yang ni yang berlaku pada masyarakat kita hari ni susah. Kalau nafsu suruh, wali'ayazubillah, kita akan jadi hamba pada nafsu, wali'ayazubillah min zalim. Tapi itulah perjuangan kita selaku umat Nabi Muhammad ini. Kita akan berperang dengan nafsu kita sampai ke hari kiamat. Sekali kita menang, sekali dia menang. Tapi walaupun macam mana pun kita akan lawan dia. Kita dipanggil jihadun nafs. Jihadun nafs, kita akan lawan hawa nafsu kita yang ajak kita kepada maksiat. Kita pula tekan dia supaya dia jadi hamba Tuhan yang taat. Dan inilah satu jihad yang besar yang akan berterusan sampai kita mati. Kalau kita berlawan dengan musuh, mungkin perang sebulan dua habis. Tapi berlawan dengan nafsu yang ada dalam badan kita ni sendiri, sampai ke hari kiamat, sampai kita mati, barulah selesai perlawanan tu. Sebab itu, berpuasa pada bulan Ramadan ajar kita jangan taat kepada nafsu. Sebab nafsu nak pada makanan. Tengok tadi sepanjang kita sebut, banyak makanan kita sebut tadi. Kan? Dah banyak saya sebut makanan. Dia sampai Ustaz Anik kata kita kena beli ni. Tadi dia bincang dah nak beli. Untuk saya sajalah kot. Sampai begitu sekali. Maknanya tuan-tuan, berlawan dengan hawa nafsu ini diajar dalam ibadah puasa. Supaya kalaulah nafsu tu dapat ditundukkan, dia akan menjadi hamba Allah yang taat. Sebab tu innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu dia sangat-sangat menyuruh tuan dia untuk melakukan maksiat, melakukan kejahatan kepada Allah Azza wa Jal. Nak kita zaman hari ini bukan sekadar nafsu fitrah, nafsu yang bercanggah dengan fitrah baru nafsu dah ajak kita. Dengan LGBT, maksiat yang perempuan suka perempuan, lelaki suka lelaki, benda bercanggah langsung dengan fitrah. Tapi hari ini orang dah boleh anggap tu benda biasa. Sebab nafsu. Sebab tu umat Islam akan berlawan ini sampai kita mati. Kita akan lawan nafsu kita yang ajak kita berbuat maksiat. Sekali kita menang, alhamdulillah. Sekali kita kalah, kita istighfar, kita lawan lagi. Dan inilah perlawanan yang akan berterusan. Moga-moga Allah memenangkan kita untuk mengalahkan hawa nafsu yang berada di antara dua usuk kita ini. Allahumma amin. Hadis yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hadis yang keempat. Jadi hadis yang ketiga ni kalau kita perasan, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut tentang rukun Islam yang falsafah dia sangat besar. Salat, keyakinan kita, ubudiah kita hanya kepada Allah. Kita ni hamba hanya kepada Allah. Zakat, supaya kita tak jadi orang yang jadi hamba kepada harta. Haji, akal kita ni hebat tahu mana pun dia tetap hamba. Puasa Ramadan, kita akan lawan nafsu kita. Kalaulah ibadah ini kita berjaya hayati, ibadah yang lain senang dah. Puasa sunat, senang. Sedekah sunat, senang. Sebab semuanya sudah berjaya dikalahkan kalau kita memahami erti kata 5 rukun haji, 5 rukun Islam yang disebut dalam hadis yang ketiga ini. Hadis yang keempat, qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, al-hadithul rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Tuan-tuan kalau sebut nama Nabi kita selawat tu nah. Kalau tuan-tuan segan nak sebut pelan-pelan, tuan-tuan sebut kuat-kuat. Kalau segan nak sebut pelan. Kalau sebut pelan segan, sebut kuat-kuat. Tapi kalau kami di Al-Azhar tu bila sebut Nabi kan sallallahu alaihi wasallam gemuruh sikit. Dia sebab kita nak zahirkan rasa seronok kita kepada majlis membaca hadis. Ada satu orang tu sebut semua makhluk ni sayang ke Nabi.
makhluk yang bukan manusia ni, pokok apa semua sayang ke Nabi. Namun yang Allah abadikan adalah batang kurma yang menangis kerana rindukan Nabi. Yang lain pun rindu juga, tapi oleh kerana dia ni zahirkan yang dia terindu, sampai dia teriak bila Nabi SAW beralih daripada bersandar di batang kurma tu pergi ke mimbar, maka kisah itu berkekalan sampai ke hari ni orang tahu. Jadi moga-moga bila kita zahirkan itu akan menyebabkan kita diredai oleh Allah Azza wa Jalla.